Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dari Fakultas Adat dan Humaniora, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi kali ini saya akan membuat video tentang pendidikan agama Islam. Jadi kali ini saya akan menuntaskan mata kuliah komprehensif MK Pendidikan Agama Islam. Jadi saya akan melanjutkan dari pembahasan kemarin yang sudah dites sama Ibu Asmanidar. Baik, di sini akan saya menjelaskan tentang bab puasa. Jadi arti puasa ialah menahan diri dari hawa dan nafsu, ataupun menahan diri dari makan dan minum, dan yang dapat membatalkannya. Jadi rukun-rukun puasa ada dua. Jadi rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hawa dan nafsu ataupun dari segala yang membatalkannya. Yang selanjutnya ialah yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa ialah yang pertama memasukkan salah satu benda ke dalam rongga yang terbuka. Yang selanjutnya ialah memuntah dengan sengaja. Yang selanjutnya haid, nifas, keluar mani, bersetubuh, jima pada siang hari ataupun dalam bulan puasa, sedang melakukan bulan puasa. Dan selanjutnya ialah adanya sunat-sunat puasa. Yang pertama sunat puasa adanya sunat Senin Kamis, sunat puasa nisfu Sya'ban, sunat puasa Asyura, sunat puasa Syawal. Yang selanjutnya ialah adanya tentang zakat. Jadi arti zakat ialah mengeluarkan sebagian harta kita kepada yang berhak menerimanya, ataupun yang mustahiknya, yang berhak menerima zakat. Jadi zakat, pembagian zakat ialah yang pertama emas dan perak. Emas dan perak. Yang kedua zakat perniagaan, zakat biji-bijian, zakat hewan, zakat makanan yang mengenyangkan. Jadi yang selanjutnya ialah adanya orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ialah fakir dan miskin. Yang kedua ialah gharim, muallaf, amir, riqab, dan fi sabilillah, orang yang pergi ke orang yang berpergian membela agama. Dan yang terakhir ialah ibnu sabil. Dan untuk selanjutnya ialah tentang haji, iaitu pengertian haji ialah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, dan bagi orang yang sudah kecukupan ataupun sudah mampu dalam melakukan ibadah haji, maka orang itu diwajibkan untuk beribadah haji. Jadi sebelum melakukan ibadah haji adanya rukun-rukun haji. Yang pertama rukun haji ialah niat. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang selanjutnya ialah sa'i, bergunting rambut, dan tertib.
Dan untuk sunat-sunat haji, yang pertama mandi sebelum melakukan ihram, sembahyang sebelum melakukan ihram, sembahyang sunat sebelum melakukan ihram, memakai wangi-wangian, berpakaian sopan ataupun berpakaian putih, membaca talbiyah, tawaf qudum. Jadi yang dapat membatalkan haji ialah yang pertama melakukan bersetubuh, yang selanjutnya meninggalkan rukun haji ataupun tidak melakukannya rukun haji. Yang selanjutnya ialah melakukan pelanggaran ataupun melanggar pada saat melakukan ihram. Yang selanjutnya ialah adanya bab haji jual beli. Jadi pengertian jual beli ialah berpindahnya hak milik dari seseorang yang menjual kepada orang lain. Misalnya kita menjualkan sesuatu kepada orang lain itu merupakan sudah berpindah hak milik dari kita kepada orang lain. Itu yang dinamakan dengan jual beli. Jadi dalam Islam jual beli ada terbagi. Jadi dalam Islam jual beli yang cara jual beli rukun ataupun syarat dalam kita melakukan jual beli. Yang pertama ialah adanya pembeli dan penjual. Yang selanjutnya ialah adanya yang kita jualkan itu adalah barang yang halal, bukan barang yang haram. Yang selanjutnya ialah ijab kabul ataupun serah terima. Misalnya kita katakan saya jual barang ini untuk anda, uang untuk saya. Orang tu jawab, sudah saya terima barang untuk saya, uang untuk anda. Itu contohnya. Dan dalam Islam mengatur tentang tata cara jual beli. Yang pertama ialah adanya cara jual beli yang sah. Dengan jual beli yang sah, yang pertama dengan mencantumkan barang-barang yang kita belikan kepada orang, biar nampak terus terang istilahnya. Biar nampak ini barang saya jual, dan barang ini memiliki kekurangan ini, dan barang ini merupakan barang milik hak saya. Itu boleh dalam Islam melakukan jual beli. Apabila dalam Islam tidak membenarkan jual beli yang seperti yang pertama adanya unsur penipuan. Yang ketiga, yang selanjutnya ialah menjual menjual barang yang belum nampak. Misalnya kita contohkan buah mangga. Jadi buah mangga sebelum jadinya buah, dia ada bunganya. Jadi bunganya tersebut, kalau misalnya dalam bentuk bunga kita jualkan kepada orang, itu tidak boleh dalam agama. Karena yang pertama dia belum nampak buahnya. Yang selanjutnya ialah belum jamin bahwasanya bisa semua jadi buah. Bisa jadi nanti rontok semua, enggak jadi buah. Makanya dalam Islam mengatur dalam tata cara menjual beli. Yang selanjutnya ialah jual bangkai. Jual bangkai ataupun jual darah. Itu tidak boleh dalam agama. Yang selanjutnya ialah adanya jual, misalnya menjual anak hewan. Anak hewan yang kita jual merupakan masih dalam rahim ibunya. Itu enggak bisa kita jual, karena bisa jadi hewan tersebut tidak dilahirkan dengan secara normal, tidak lahir seperti yang kita inginkan. Maka hewan itu misalnya ada yang meninggal dan lain sebagainya.